dia nak buat. Okey, kita pergi kepada soalan SBP, soalan nombor 11. So kalau tengok soalan nombor 11 ni, soalan modification yang mana bukan pemilihan lah, kita kena buat sendiri modification kita. Raja 11.1 dan Raja 11.2 menunjukkan logan meluncur. Logan Okay. Meluncur menuruni papan gelongsor pada sudut 30 darjah Celsius dan 45 dengan pecutan yang berbeza. Okay, tengok gambar Raja, nampak tak dia meluncur, yang ni sudut 45, yang ni sudut 30. Ni kena faham betul-betul konsep daya yang cikgu terangkan semalam. Nampak tak daya semalam? Okay, pasal daya ni dan juga daya kat sini. So, apa dia buat? Daya geseran yang sama bertindak ke atas logan di atas papan 2 papan gelongsor. Berat logan ialah 250. Okay. Daya paduan yang selari dengan gelongsor iaitu Fx adalah Wx tolak Fg. Okey. Benda apa yang dia nyatakan? Macam ni. Bila awak tengok bab daya, awak kena mahir buat iaitu free body diagram. Benda tu yang kita kena buat. Okey. So, bila ada objek, tak kisah dia sending ke macam mana, tetap berat ini bertindak ke bawah. Contohnya kata kalau awak ada satu sliding, awak letak satu kotak dekat atas dia. So, berat kotak ini dia memang bertindak ke arah bawah macam ni. Ini dipanggil sebagai berat. Okey. So, bila kotak ini menggelongsor turun bawah, bila kita sentuh tentang daya geseran dia tu mestilah bertentang arah dengan arah gerakan dia. Okay, itu memang wajib. Kalau objek tu bergerak ke kanan, daya geseran adalah bertentangan. Kita kena tahu benda tu. Okey. Kemudian dia kata daya paduan yang selari dengan papan gelongsor iaitu Fx sama dengan Wx tolak Fg. So daya paduan ni macam mana? Finally daya. Macam ada satu objek, saya tarik ke sini 10 Newton, ada daya ke sini 2 Newton. Bila saya cakap daya paduan, saya kata adalah 8 Newton. Sebab apa? Saya dapat 8 Newton sebab daya paduan itu adalah 10 tolak 2. Kita panggil dia sebagai daya paduan ataupun resultant force. Okay. So, secara logiknya, logan ni, dia bergerak menuruni gelongsor. Jadi daya paduan dia adalah daya ke arah sini. That's why dia kata daya yang paduan dia adalah yang ke arah sini sama dengan Wx tolak Fg. Faham ke tidak? Oh, ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Okey. Cikgu lukis kat kotak ni. Ni. Okey. So, secara logik, macam contohnya awak tengok objek tadi yang cikgu lukis ni. Okay. Objek tadi yang cikgu lukis. Cikgu kata kotak ini akan bergerak. Kenapa? Kotak ini akan bergerak ke kanan. Kenapa cikgu ke kanan? Sebab daya ini lagi besar. Jadi finally daya paduan dia ke kanan lah. Sebab 10 tolak 2. So kita faham daya paduan dia adalah ke kanan. Kalau awak tengok, logan Lee ni dia menggelongsor. Maksudnya daya paduan dia adalah dia bertindak ke arah bawah. Apa daya yang menghalang dia? Daya yang menghalang dia adalah geseran. Jadi kita nak mencari daya geser, nilai daya paduan dia adalah Wx tolak dengan Fg. Sama situasi macam 10 tolak 2. Faham tak? Macam tu? Okey. That's why ni dia dah bantulah. Cuba fahami. Cuba fahami. Okey, nak. Apakah yang dimaksudkan dengan daya paduan? So daya paduan ni apa?
Inilah yang 8 ni kan. Dia adalah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor. Okey. Dua ataupun lebih daya yang bertindak terhadap sesuatu objek. Okey, macam ni. Kenapa kita dapat daya paduan ni 8? Sebab 10 tolak 2. Katakanlah daya 2 ni tak wujud. Tapi dia wujud ke arah ini. Okey. Okay, katakanlah daya 2 tadi dia wujud ke arah sama dengan arah 10. So, 2 Newton. Kalau awak tanya saya, berapakah nilai daya paduan? Daya paduan dia jadi 12 Newton sebab kita jumlahkan dia. Kenapa? Sebab jumlah dia arah yang sama. Kalau dua orang tolong-tolak lagi laju kan? Macam itulah kita kata daya paduan. Jadi daya paduan ni lah, that's why kita kata dia adalah single force. Daya tunggal yang mewakili jumlah vektor bagi dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, cikgu buat Okey, dia adalah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. So, kalau dalam bahasa Inggeris, dia adalah single force. Represent the sum of two or more vectors force in vectors act on an object. Nah. So, menggunakan Rajah 11.1 dan Rajah 11.2 bandingkan F, WX, FX dan sudut. Okey. So, kita just bandingkan je. Okey. Seterusnya, okey, hubung kait antara FX dan sudut. Okey, ini satu lagi markah. Dan seterusnya nyatakan satu kesimpulan antara pecutan dan sudut. Okay. So memang soalan ni kalau awak tengok memang standard markah dia adalah 5. Okay, jom kita nak tengok W dulu. Okay. So W kalau tengok Rajah ini 11. Ini 11.1. Ini 11.2 ya. Okay. So, kalau tengok W bagi Rajah 11.2 lagi besar ataupun 11.1 lagi kecil. So, saya buat simple lah. Okay, WX dalam Rajah 11.1 lebih kecil daripada 11.2. Yang kedua dari segi FX dia. Okay. FX dia pun, FX dapat daripada mana? Inilah kan dia dah bagi formula WX tolak FG. So FG ada nilai tak? Okay. Ada nilai kan?
Tapi kalau sebenarnya kalau kita nampak sebenarnya sama jugalah Fx. Yang ni lagi kecil. Sebab apa? Tengoklah daya dia yang Wx pun kecil, daya geseran tetap sama. Okay, daya geseran tetap sama bagi kedua-dua objek sebab dia gelonsor kan. Okay. So jadi nilai Fx dalam darjah 11.1 lebih kecil daripada 11.2. Okey, sudut pula. Ini theta. Saya nak ingatkan saya ingatkan banyak kali kat awak ni. Okey. Jangan tertinggal perkataan rajah depan ni Walaupun saya tak tulis malam ni, awak jangan tinggal Tinggal tak dapat markah ni. Okey. Jangan tinggal diagram. Okey. Fx kat mana? Okey, Fx ni adalah berdasarkan formula. Fx ini adalah daya paduan kita ataupun net force. So kita nak tahu daya paduan adalah Wx ni, Wx kita tolak dengan Fg. Memang dekat gambar rajah tak nampak Fx tu sebab Fx memang dia bertindak ke arah sini. Dia menggelonsor kan, Fx itu adalah final. Objek tu akan bergerak ke kanan sebab daya bersih dia besar kat kanan. Objek tu akan bergerak ke kiri sebab daya bersih dia besar kat belah kiri. So, budak ni menggelonsor ke bawah, maka daya bersih itu adalah ke bawah. Okay? So, dari segi theta pula, memang 11.2 lagi besar lah. Nampaklah kan? Direct sebenarnya. Okay. Budak ini jisim dia sama. Cuma yang menentukan daya dia bergantung kepada sudut sebenarnya. Gelonsor sama, cuma sudut je yang berbeza. Betul lah, kalau kita main slide, cuba fikir. Kalau kita main slide kan, yang menjunam tu kan, laju kan. Dia tak laju kan, takut pun takut. Cuba slide yang ni, tak laju sangat. Okay. So, jadi theta pun sama dalam darjah 11.1 lebih kecil daripada darjah 11.2. So dekat sini dah dapat 3 markah. Now, bandingkan antara Fx dengan sudut. Fx dengan sudut, kalau kita boleh, kalau awak nampak betul-betul, kan? Macam saya kata slide, kalau slide yang lebih menjunam, okey, bila ataupun angle dia lagi besar, sebenarnya dia menghasilkan daya bersih juga yang lebih besar. Faham tak kat sini? Logik tak awak nampak? Logik So saya nak pastikan awak betul-betul faham. Okey, nak awak simpan. Betul, dia kait lah sebab dia kata hubung kait di antara Fx dengan sudut. So kalau kita nampak makin tinggi sudut dia, makin besar Fx. Cuba fikir pasal awak turun slide lah. Kan? Makin tinggi slide awak tu, sudut dia, makin laju kan kita turunkan. Maksudnya daya terhasil besar. So kita just boleh menggunakan benda yang mudah adalah kita cakap semakin bertambah sudut, semakin bertambah sudut. Okey, awak buatlah dengan simbol sikit. Semakin bertambah Fx. Okey, bertambah sudut, theta kita semakin bertambah Fx. Itu hubung kait dia. Dan yang kedua, dia minta hubung kait di antara pecutan dengan sudut. Pecutan dengan sudut, cuba fikir. Kalaulah daya terhasil makin bertambah, kalau nak cakap berkadar terus, boleh? Okay. Boleh? So, kalau kita kata tadi, thank you jawapan awak. Nak cakap berkadar terus pun boleh, dia terima jawapan hubungan macam tu. Okay. So, yang ni dia kata nyatakan kesimpulan tentang hubungan antara pecutan dan sudut. Okay. So,
pecutan. Secara logiknya tadi dia makin laju kan? Jadi kita nampak sebenarnya semakin bertambah sudut, semakin bertambah pecutan. Kalau cikgu kan, cikgu lagi suka guna perkataan semakin bertambah. Sebab banyak dalam trial dia lebih bagi skema jawapan dalam perkataan semakin ataupun sudut bertambah, pecutan bertambah. Banyakkan dia macam tu. Okay. Tapi ada yang guru bagi tahu menggunakan perkataan berkadar terus, ini pun juga boleh diterima. Semakin bertambah sudut, semakin bertambah pecutan. Dia letak simbol, awak letak simbol. Okay. Angle theta increase, acceleration increase. Dalam bahasa Inggeris dia macam tu je. Angle increase, ini increase. Okay. So senang-senanglah dapat 5 markah. Okay, now ini yang kemahiran kita nak membuat free body diagram. Kena biasakan Okay. Raja 11.3 menunjukkan sebuah bongkah yang pegun di atas satah condong yang licin apabila satu daya P dikenakan secara mengufuk padanya. Ini dia kenakan daya. Dia dah kenakan daya macam ni. Apa dia nak? Dia kata W adalah berat bongkah dan R adalah tindak balas normal daripada satah condong. Okey, jom. Kita sentuh tentang apa W, apa R. Okey. Apabila ada satu objek ataupun satu jasad, of course ada jisim. Bila ada jisim, ada berat. So, kalaulah objek awak macam ni, berat bertindak ke bawah dan kita tanya, kenapa objek ni tak bergerak ni kalau letak atas meja? Sebab dia ada satu daya normal yang bertindak dengan dia ke arah bertentangan. Okey. So tapi kalaulah objek itu duduk dekat satu satah condong. So mana arah berat dia? Berat macam mana pun dia tetap bertindak ke bawah macam ni. Ini tetap weight dia. Tapi macam mana arah R dia? R dia ni adalah sentiasa perpendikular dengan permukaan satah. Sebab tu R jadi begitu. Kenapa R jadi? Sebab dia sentiasa perpendikular dengan permukaan satah kita. So dia jadi sengit. Kalau R ini adalah normal force. Normal force ni wujud tak? Wujud. Kalau awak letak kalkulator atas tangan, kenapa tak jatuh? Sebab ada daya yang bertindak ke bawah yang dikenali sebagai weight dan ada daya yang bertindak pada bahagian atas yang dikenali sebagai normal. Jadi kalkulator ini dalam keadaan keseimbangan. Itu yang dia tak jatuh tu. Okay. Now, sekarang dia minta apa dia? Laka dan labelkan segitiga daya bagi P, W dan R untuk menggambarkan situasi tersebut. R itu kita panggil sebagai normal force. Kan dia cakap R adalah tindak balas normal. Kita panggil sebagai normal force ataupun normal reaction. Tindak balas normal. Okey, nak buat segitiga kena mahir buat free body diagram dulu. Okay, cikgu pun tengok diagram ni. Okey, daya weight ke bawah. Okey, R ini mesti perpendikular. Maksudnya dia macam ni lah. Ini normal reaction ataupun kita panggil sebagai normal force. Kita dah buat free body diagram. Okay, R ni macam ni kita nampak dia perpendikular. Now barulah kita transform dia jadi segitiga. Maksudnya awak bawa ke semua anak panah ini. Ke semua garisan ni macam nak membentuk segitiga. Macam kita gabungkan. Okey, contoh cikgu follow. W ke bawah. Okay, ni W. P ke kanan. Oops, sengit lah. Kita follow betul. Okey, W ke bawah, P ke kanan. Ni P. R ke mana? R adalah ke atas kiri. R adalah ke atas kiri. Ini adalah R. Faham tak nak buat segitiga dia? Ikut je bentuk dia. Okay, dapatlah segitiga dia. Kita follow je.
Okey Ada orang dia nampak macam ni. So sudut ni kat mana? Sudut dekat sini. Okey. Maksudnya awak transformkan. Okey. Contoh lagi satu macam ni. Tengok cikgu try buat. Kita boleh lukis dua bentuk Oops. Okey. Tahu macam mana cara nak mula dulu. Okey. Dia ada dua possible. Bila kita nak buat segitiga tu, kita tengok gambar rajah asal macam mana kita nak melukis segitiga. Mouse sekejap mouse saya tak pusing dah tu. Okey. Macam ni Tadi kalau kita tengok soalan, gambar rajah dia bagi dekat awak begini. Ada satu sarkah tolong dan ada satu kotak ke atas dia. Okey. So kita pun keluarkan semua daya-daya yang wujud. Daya ke bawah yang dikenali sebagai weight. Daya ke kanan tadi yang dilabelkan sebagai P dan kita dapat normal reaction ini daya ke kiri atas. Ini A. Sekarang kita nak menggabungkan semua ni. Macam awak belajar vektor lah sebenarnya. Kita nak gabungkan semua daya yang wujud. Contoh yang pertama. Saya nampak P ke kanan. Saya bawa ini ke sini. So saya pindahkan. Okey, ke kanan saya bawa P. Saya labelkan P. Lepas tu, kalau saya nampak W ni macam turun ke bawah. So saya try, sambung kat sini lah. Turun ke bawah. So dia sebagai W. Okay. Anak panah dia pun still sama. Turun ke bawah. Okay. Dan apa R? R ni adalah dia ke kiri atas. Ke kiri atas. So R ni ke kiri atas. So that's why saya dapat R kat sini. Di sudut theta dia adalah dekat sini alpha dia tadi. Okay. Ini mungkin satu benda yang kita nampak. Ada orang dia nampak cara lain. Kita buat benda yang sama juga. Kita nampak. Okay. Ini P. Okay. Kalau saya buat macam ni, ini apa? Ini apa? E. W. E terkejut saya. E mana dah tu? E kan? Okay, W. Betul lah W sebab macam mana pun W tetap pilih arah ke bawah. So ini adalah W. Sama dengan. Okay, dan kita nampak A ke atas kiri. Okay, boleh sambungkan. Pun boleh juga. So sudut alfa ni dekat sini. Dapatlah cara kita melukis. Jadi sebenarnya kita melukis tu berdasarkan bentuk. Okey, 4 markah lukisan awak ni untuk lukis ni. Okey. Markah dia kat mana? Yang pertama adalah awak lukis dan labelkan W dengan betul. Ni. Dapat satu markah. Okey. Yang kedua, awak lukis dan labelkan R dengan betul. Dapat satu markah. Sikit je. Janji bentuk triangle. Yes. Yes, kena ada angle. Yang ketiga, awak lukis. Okey, dia P dia tak minta aku markah kat P. Awak tandakan arah W dan R yang betul. Tandakan arah W ni. Ni arah W betul. Arah R betul. Dapat dicek, dapat ini dari satu markah. Dan markah yang keempat adalah awak melabelkan alfa. Dan dia tengok kedudukan segitiga betul. Okey. Macam mana nak tentukan sudut? Nah, sudut kalau tidak pada soalan dia bagi kat sini.
Sini dia letakkan sebagai alfa. Okey, untuk kes sudut, saya padam bahagian ni sekejap. Nak ini kes ni apa? Okay. Okay, saya nak tanya awak. Sudut alfa ni sama tak dengan sudut dekat sini? Boleh nampak tak? Cikgu, macam mana cikgu tahu sudut dekat sini pula? Sama. Okey, sama ke cikgu? Kan? Sama ke sudut dia? Okey. So, kalau awak tengok dekat sini macam ni. Okey, katakanlah awak ambil bahagian ni. Okay, ini katakanlah saya labelkan sebagai beta. Saja-saja label je. Saja-saja label. Ataupun macam ni lah, saya tak nak label lah. Katakanlah alfa ni 30. Contoh, bagi awak nampak. Katakanlah kat sini 30. Dekat sini 90 kan? Betul tak? Nampak dekat sikit. Kan? Kalau ini nampak macam satu segitiga bersudut tegak. Kalau sini 30, sini 90. So betul tak dekat sini 60? Faham yang tu dulu? Faham kan? So kalau awak tahu, ini kan 90 darjah. Kalau sini 60, betul tak sini 30? Kan? Bahagian ni memang 90 darjah pun nampak? Kan dia normal, garis normal. Bagi faham betul. That's why sudut kat sini, sudut kat dalam ni, saya kata dia 30. Okay? Jadi that's why lah, kalau kat sini alpha, kat situ pun alpha. Itu asas lah. Itu yang, kalau kita tak boleh tentukan sudut, kita tak tahu nak pakai sin ataupun cos. Sudut yang betul tak tahu, sin tu cos. Sebab tu penting tentukan sudut. So sini alpha, kita dapat dekat sini pun alpha. Okay, now. Sekarang macam mana cikgu tentukan alpha? Cikgu tentukan sudut alpha cikgu dekat mana? Okey, kalau kita tengok alpha ni, okey, alpha ni dia wujud di antara garis W dengan R. Awak perasan tak? Alpha ni dia duduk dekat di antara W dengan R. Okey, alpha ni dia wujud di antara W dengan R. Sebab R kat sini, lepas tu dia di antara W. Alpha ni duduk kat sini. Saya terangkan bahagian ni. Saya terangkan bahagian ni. So, W kat sini. So, awak dapat iaitu alpha awak dekat sini. Okey. Kedudukan alpha ni, dia melibatkan di antara W dengan R. So maksudnya awak akan sentiasa letak alpha tu di celah antara W dan R. Okay, tengok gambar aja saya ni. Ini R, ini W. Nampak alpha saya di antara W dengan R. Ini W, ini R. Nampak alpha saya antara W dengan R. Sebab alpha bukan duduk dekat dengan P. Okay? Sebab apa cikgu kata R? R kat atas ni. Kenapa cikgu nampak R pula? Kalau saya panjangkan garisan ini garisan R kan? Boleh faham tak? Ke nak cikgu ulang balik? Faham Dah faham. Good. Okay, now. Faham sampai Azim? Faham lah. Saya doakan awak dipermudahkan. Doa banyak-banyak. Okay. So, sebab itulah kenapa bila kita dah buat segitiga, alamak, alpha ni tak tahu kat mana. Dia diapit di antara W dan R. Letak kat mana W dan R, barulah alpha awak tu wujud. Kalau kat sini dia letak theta, sini dah theta awak di antara apa dengan apa. Okay, so dia jadi mudah. So, salah satu lah. Awak lukis segitiga je dapat 4 markah lah. Okay, salah satu.
sebab memang dia bagi satu je angle. Lagipun kita nak isi pun kita tak tahu. Memang selalu. Kalau dia bagi number, isi je semua tak salah pun. Kalau dia bagi macam sudut kat sini je 30, biar je kat sini je letak 30. Memang kita boleh tahu pun, tapi letak itu je. Okey. Okey. Oh, pernah tersalah sudut. Sudah faham betul Okey. Kalau awak faham, awak try lah pergi dekat soalan mana-mana soalan teraya yang melibatkan sudut ni, awak try tengok check betul tak? Awak dah kuasai ke belum? Ada saya nak sebut soalan teraya objektif. Ada jumpa satu. Saya tengah fikir kat mana? Tengah fikir. Saya nak tunjuk ada satu soalan pasal segitiga ni. Oh, Kelantan kot tak silap saya. Situasi Kelantan. Pasal vektor pernah, situasi Kelantan dan juga Melaka pernah. Saya harap awak boleh betul-betul. Okey, jom kita sambung balik soalan kita. Okay, kita dah lukis segitiga kita dah dapat 4 markah tadi. Okay. D. Kita pergi kepada D. Dalam Rajah 11.4 menunjukkan jumlah kenderaan yang banyak menggunakan jambatan pada waktu puncak. Okay. Menggunakan konsep fizik yang sesuai, cadangkan. Ni soalan baik hati jugalah ni. Cadangkan pengubahsuaian pada struktur jambatan tersebut supaya ia lebih selamat berdasarkan ciri-ciri bagi kabel, menara dan tiang. So kita nak design lah, kita nak kabel kita tu macam mana. Nak pakai keluli ke kabel kita? Tak tahulah cikgu nak pakai keluli ke apa, kimia je belajar kan. Fizik tak ajar pun belajar pakai keluli. Tak apa, cakap je kabel yang kuat. Itu pun dah general. Sebab apa kena kabel kuat? Kan? Kabel mestilah nak kuat. Ni saya belum buat lagi, saya nak terangkan. Kabel mestilah nak kuat sebab dia nak tampung daya. Supaya dia tak mudah putus nanti. Jambatan putus, jambatan runtuh habis. Itu dari segi kabel. Kalau dari segi tiang pula, tiang nak pakai apa? Kalau awak ingat, pakailah, kita tahu kan buat jambatan kan daripada konkrit. Okey? Ataupun tak tahu, tak ingat time tu konkrit, cakap tiang yang kuat pun boleh. Maksudnya awak guna perkataan kuat ni, awak macam letak macam general sangat-sangat lah. Okay. So, kenapa? Tiang kan nak tampung daya juga. Dia nak tampung daya yang besar kan? Okay. Menara. Sebab dia kata ciri-ciri menara. Menara kan kalau awak nak tahu sebenarnya, memang buat jambatan daripada keluli. So awak kata menara daripada keluli. Okey, ataupun menara yang kuat pun boleh. Okey, sebab tujuan dia semua sama, adalah untuk menampung daya yang besar. Itu tujuan kenapa struktur dia penting, kuat. Okey. Lagi apa? Bilangan kabel. Kabel takkan nak ada satu je. Mestilah kabel kita nak bilangan kabel yang banyak. Sebab apa? 4 kali bagi jawapan yang sama. Sebab nak menampung daya ataupun berat yang lebih. Okay. Okay. Kalau awak tahu benda tu boleh spesifik, kita kena letak nilai spesifik. Kalau benda tu awak tak boleh nyatakan bentuk spesifik, cuba nyatakan dari segi kuat. Jadi bila kita bagi reason dia, kita akan menambah baik dengan reason dia. Kalau awak kata keluli, kabel daripada keluli, mungkin awak kata dia lebih kuat. Itu reason dia pula. Tidak mudah patah. Kan? Sesuailah. Okey, dan seterusnya ketegangan kabel adalah tinggi sebab maksudnya dia tahan ketegangan yang tinggi kabel kita ni supaya dia tak mudah putus. Kalau putus jambatan kita jatuh lah kan. Okey.
Jom kita buat sikit dekat sini. Okay, yang pertama adalah ciri-ciri dan yang ni adalah huraian ataupun sebab. Kalau dia kata cadangan, tulis je cadangan pun tak apa. Tenang, ciri-ciri, huraian ataupun sebab, reason. Yang pertama tadi kita kata kabel keluli. Okay. Strong cable. Kabel yang kuat. Kabel keluli. Kabel keluli. Okay. Ataupun kita kata kuat. Okay. Reason dia menampung daya yang besar. Withstand a bigger force. Withstand. Menampung tu maksudnya dapat tahan lah. Withstand. Okay. Menampung daya yang besar. Ataupun withstand bigger force. Kalau kata kabel, awak kata tak mudah putus. Betul logik kan? Okay. Ataupun awak kata kabel daripada keluli sebab tidak mudah putus. Pun boleh? Tidak mudah putus. Okay. Yang seterusnya, kata kalau nak ciri-ciri kabel lagi. Apa lagi ciri-ciri kabel yang kita boleh tekankan? Okay. Bilangan kabel yang banyak. Ni ciri-ciri kabel lagi. So, bilangan kabel yang banyak. Okey. Sebab apa? Kita kata bilangan kabel yang banyak, tingkatkan keseimbangan ataupun menampung daya yang besar pun boleh. Menampung daya yang besar. Steel cable. Betul? Steel cable. Buat je betul. Pun daya yang besar. Ataupun kita cakap tingkatkan keseimbangan, increase equilibrium. Okay, tingkatkan keseimbangan. Okay, tingkatkan keseimbangan. Okay. Seterusnya, kabel. Lagi nak sentuh pasal apa? Okay, kabel dah tiang. Tiang. Dia nak apa ciri-ciri tiang ni? Kita nak kata tiang yang kuat lah, senang. Okay. Ataupun tiang kita memang daripada konkrit. So, tiang konkrit. Okay. Sebab apa? Tidak mudah patah. Menampung daya yang besar boleh. Tidak mudah patah. Kita pakai plastik kan, patah kan? Tidak mudah patah ataupun menampung daya yang besar. Okay. Lagi tiang dah. Apa lagi ciri-ciri tiang? Tadi kita urai. Tiang, konkrit, menara dengan kabel. Okay. Okay. Rasa macam tiang nak sebut tiang yang tinggi lah. Ketinggian tiang yang tinggi. Nak pakai tiang tinggi tu kan. Okay. Betul? Ketinggian tiang yang tinggi. Sebab apa Yelah nak mengelak air melimpah ke jambatan. Kan? Mengelak air melimpah ke jambatan. So kita nak halang ombak yang tinggi lah. Dalam bahasa Inggeris kita pakai avoid water speed on bridge.
Okay. Menara pula. Okay. Menara dia mestilah menara yang menara keluli ataupun menara kuat. Menara keluli kuat. Okay, sama juga kita bercakap menara yang kuat tak mudah patah, tidak mudah berkarat. Kan logik, menampung daya yang besar. Semua boleh kan? Okay, menampung daya yang besar. Tidak mudah patah. Apa lagi? Tidak mudah berkarat. Okey. Siap lah Lima. Yang dia nak. Okay, saya dulu.